Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Dan sudah pastilah hari ini juga kita memilih satu topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama seorang tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Sebelum itu, sedikit latar belakang tentang topik yang menjadi pilihan kita. Kami difahamkan bahawa dasar pendidikan tahfiz negara ataupun DPTN 2.0 akan diperkenalkan semula. Dan antara lain, ianya bagi memastikan lulusan ma'had tahfiz yang bergelar hufaz ataupun penghafal Al-Quran menyumbang kepada ekonomi negara melalui kerjaya dalam bidang profesional. Bagaimana DPTN ini akan menentukan hala tuju dan juga pendidikan tahfiz selari dengan pendidikan arus perdana, dan bagaimana pula tentang potensi tahfiz, institusi tahfiz itu sendiri ke arah Malaysia Madani. Dan kita juga akan menyentuh tentang program himpunan 23K Hufaz dan apa kaitannya dengan dasar tahfiz negara. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah dasar tahfiz negara, apa dan ke mana. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang semula kepada yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali yang merupakan penasihat program himpunan 23K Hufaz. Jadi Datuk, apa khabar? Ya, sihat, alhamdulillah. Sihat, ya? Tadi lambat sikit Datuk sampai. Jam, traffic jam. Ya? Selalu setengah jam dari rumah, 1 jam dari rumah. Aduh, memang setiap hari Jumaat selalunya begitulah. Tapi alhamdulillah sempat jugalah kita bersama tu ya di program Ruang Bicara ini. Dan macam saya katakan selalunya lah kepada penonton-penonton yang mungkin sedang mengikuti program kami ini secara langsung, jangan lupa anda juga sebenarnya atas keizinan Datuk Dr. Muhammad Khairuddin, kami alu-alukan sekiranya anda juga ada pandangan ataupun soalan yang mungkin ingin anda kemukakan. Jadi jangan lupa dua talian seperti biasa kami sediakan kepada anda di 0326979767 dan juga 0326979768. Baik, sebelum kita bercakap tentang dasar tahfiz negara itu sendiri, barangkali saya tertarik hati dengan program himpunan 23K Hufaz ini, dan mungkin Datuk juga dapat menerangkan tentang apa kaitannya pula di antara program himpunan ini dengan dasar tahfiz negara. Tok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada bernama yang sudi menjemput saya pada malam ini untuk bincang tajuk dasar pendidikan tahfiz negara. Ya. Soalan menarik, apa kaitan himpunan 23K Hufaz dengan dasar pendidikan tahfiz negara? Ya. Pertama sekali, himpunan 23K Hufaz ini satu program bersifat semasa yang dilaksanakan sekarang, bermula pada hari ini 10 hari bulan, dan akan berakhir pada 12 hari bulan, menghimpunkan 23 orang hufaz seluruh Malaysia. Dan program ini di bawah kendalian pejabat Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dengan kerjasama PINTA, itu satu persatuan tahfiz, Persatuan Institusi Tahfiz Kebangsaan, dan khasnya PINTA. Tujuan program ini adalah untuk kita menyemarakkan kembali dasar pendidikan tahfiz negara yang telah dilancarkan pada tahun 2016. Itu kita sebut sebagai 2.0, untuk kita gerakkan kembali dan semarakkan kembali. Dan dalam program yang kita buat pada hari ini dan besok, kemudiannya besok, yang akan hadir ialah Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri dan juga Yang Berhormat Tuan Perdana Menteri, dan akan dibuat pelancaran pelan tindakan 2.0 untuk dasar pendidikan tahfiz negara ini. Berarti kita gerakkan balik apakah dia pelan-pelan tindakan yang patut disemarakkan menerusi badan yang diberikan hak untuk menguruskan DPTN ini. Dan program himpunan 23K Hufaz ini bukan kali pertama dibuat. Ini adalah kali keempat sebenarnya kerjasama antara PINTA dengan kerajaan. Kita mula buat pada tahun 2016 lagi.
2016 ketika itu menghimpunkan 10,000 K, 10,000 hufaz. Kemudian tahun 2015 sebenarnya 2015 10,000 hufaz, 2016 20,000 hufaz, 2017 30,000 hufaz. Jadi 10, 20, 30. Kemudian program tersebut terbantu dari tahun 2017, tidak ada program sampai sekarang. Sekarang kita hidupkan balik untuk kali yang keempat, dan kita ambil 23K saja. Kenapa mengambil sempena tahun 2023? Dan kalau 3 program dahulu kita buat menerusi kerjasama pejabat Perdana Menteri, kali ini kita buat dengan kerjasama pejabat Timbalan Perdana Menteri bersama dengan Perdana Menteri. Lepas tu yang akan hadir besok ialah Yang Berhormat Perdana Menteri sendiri bersama dengan TPM, dan akan dilancarkan, tadi sebut tadi bahawa akan dilancarkan pelan tindakan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0. Jadi itu kaitan antara dua perkara tadi. Secara dari penglihatan, dari kajian yang Datuk dapat lakukan ataupun lihat sendiri, apa pentingnya sebenarnya untuk kita melancarkan semula pelan dasar pendidikan tahfiz negara ini? Apakah kerana apa yang dasar itu kalau kita lihat sejarahnya telah dilancarkan pada tahun 2016. Disediakan oleh JAKIM sebagai urustia kepada dasar pendidikan tahfiz negara, dibawa dalam mesyuarat Majlis Kebangsaan bagi Hak Awam Islam pada tahun 2016, kemudian disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja 2017. Dan dia wujud dan bergerak, tetapi sampai masa untuk kita semarakkan balik apa yang telah digerakkan pada tahun 2017 dahulu untuk kita kembangkan lagi. Jadi itu penting program kali ini kita buat untuk memberi gambaran bahawa hufaz dan pendidikan negara tak dapat dipisahkan. Dan tempat yang kita pilih untuk berhimpun pun sangat strategik dan ikonik, iaitu Masjid Wilayah Persekutuan sendiri. Jadi bermula besok 23,000 hufaz seluruh Malaysia akan turun, dan mula berkumpul pada sebelum asar lagi pada waktu Zuhur, dan akan mengadakan khatam bagi Al-Quran sebanyak 1,000 kali, dan kemudian asalnya akan hadirlah 2 orang tokoh pimpinan negara dan memberikan ucapan semangat, kemudian akan melancarkan pelan tindakan tadi. Jadi program ini satu mesej yang besar kepada kerajaan, menggambarkan bahawa tahfiz dan pendidikan negara tak dapat dipisahkan. Dan ia bukan perkara yang hanya bersifat sambilan dan sambil lewa saja. Mungkin orang melihat tahfiz sebagai satu pendidikan yang mungkin kelas kedua, kelas ketiga, tapi tidak sebenarnya. Sebab kalau kita lihat sejarah tahfiz ada, ataupun kita kata pendidikan tahfiz ini bermula di tahun 66 lagi, bila mana kerajaan menggerakkan Mahat Tahfiz Al-Quran dan Qiraat di Masjid Negara tahun 66. Dan akhirnya melahirkan ramai tokoh-tokoh yang pakar di bidang tahfiz Al-Quran dan juga qiraat, hingga akhirnya terbentuk pula Mahat Tahfiz di Kuala Kubu pada hari ini. Ini semua adalah perjalanan yang panjang, dan kita dari situlah kita lihat institusi tahfiz mula disemarakkan, bukan hanya oleh pihak swasta tapi juga oleh kerajaan sendiri. Kalau kita sebagai contoh, tahfiz menjadi sebahagian daripada agenda negara menerusi arus perdana, pendidikan arus perdana. Bila mana menerusi MRSM, ada MRSM yang diulul albabkan, dipanggil MRSM ulul albab, di mana menjadikan tahfiz sebagai asas kepada pendidikan. Artinya mereka yang masuk MRSM dulu, semua MRSM ni kita kenali sebagai orang yang belajar sains saja, tapi tidak lagi. Tak silap saya ada 7 buah sekolah MRSM yang mengambil konsep ulul albab ini, dinamakan ulul albab, di mana mereka menghafaz Quran 3 tahun, dan akhirnya mereka masuk macam biasa bidang sains, dan mereka keluar menjadi pelbagai jenis manusia yang hebat. Dari sudut profesionalnya mungkin ada menjadi arkitek, ada menjadi peguam, ada yang menjadi ahli perniagaan, tapi mereka adalah berlatar belakang
hafazan Quran, hufaz. Ini yang kita katakan sebagai profesional hufaz. Dan menerusi Kementerian Pendidikan juga ada sekolah berasrama penuh yang juga dia ambil sistem yang sama. Berarti tahfiz bukan lagi satu bidang yang kita kata bidang kelas kedua atau bidang berasingan, tidak. Dia adalah satu bidang yang telah mula mendapat perhatian rakyat dan perhatian negara. Dan sebab itulah adanya dasar pendidikan tahfiz negara. Dan dasar ini hasratnya jauh, untuk pergi lebih jauh. Kita ingin melahirkan profesional hufaz, hufaz profesional. Dulu mungkin orang melihat hafazan Quran ini, orang yang hafaz Quran akhirnya akhirnya ialah sebagai seorang guru agama, sebagai seorang imam di masjid, ataupun hanya guru di sekolah-sekolah, itu saja jatuh bangun bagi kerjaya bagi seorang hufaz. Tapi tidak begitu yang kita mahukan. Dari segi Datuk, dari segi mata pelajaran yang diketengahkan melalui sekolah-sekolah ataupun tahfiz ini sendiri, apakah ianya selari dan selaras dengan apa yang dipelajari oleh pelajar-pelajar di sekolah biasa? Ya, sebenarnya ada banyak model yang wujud. Satunya model tahfiz saja. Mereka hanya mempelajari tahfiz Al-Quran saja. Tak ada subjek akademik. Ada pula tahfiz dengan akademik. Mana akademik ialah mengguna pakai silibus yang arus perdana, yang mereka akhirnya akan mengambil SPM. Ada pula yang tahfiz akademik dan plus subjek sains ataupun aliran sains. Ini yang sedang berlaku sekarang. Contoh di MRSM itu adalah silibus arus perdana, aliran sains, tetapi ada padanya subjek-subjek yang melibatkan hafazan Quran hingga mereka boleh menghafaz 30 juz Al-Quran. Dan juga ada pula subjek agama seperti sekolah agama yang lain. Dan kalau kita di peringkat luar yang bukan kerajaan, sebahagian tahfiz swasta ada yang fokus pada hafazan saja, dan ada yang mula menggabungkan antara tahfiz dan akademik. Saya sendiri pun kebetulan ada juga, saya asaskan tahfiz yang swasta ini tahun 2004. Kita menggabungkan antara tahfiz dan juga akademik. Mereka ambil SPM. Dan inilah penting sebenarnya dasar pendidikan tahfiz negara. Sebab dalam dasar pendidikan tahfiz negara ada 5 perkara penting yang disasarkan oleh kerajaan yang jadi teras kepada dasar pendidikan tahfiz negara ini. Pertamanya melibatkan undang-undang. Yang kedua melibatkan model. Yang ketiga melibatkan kurikulum. Yang keempat melibatkan urus tadbir. Dan kelima melibatkan pengiktirafan. 5 perkara. Undang-undang maksudnya kita mewujudkan negara mewujudkan undang-undang untuk mengawal selia supaya urusan persekolahan, urusan pendidikan, urusan institusi ini menjadi selaras dengan kehendak negara mengikut peraturannya, dan memudahkan pelbagai urusan mereka-mereka yang terlibat di bidang ini. Sebab tu saya kata tadi, bukan hanya kerajaan mewujudkan tahfiz, swasta pun ada tahfiz. Semua ini perlu diselia untuk dibantu, untuk dimudahkan. Jangan pula lihat undang-undang sebagai menyusahkan, tidak. Undang-undang bila diselia tu maksud Datuk, semua pusat-pusat pengajian tahfiz ini berada di bawah satu kementerian. Kalau ikut sekarang ini, dia sekolah agama di bawah negeri-negeri masing-masing. Kerana agama ni di bawah raja-raja. Betul. Jadi negeri-negeri ini akan menyediakan undang-undang. Siapa yang akan memantau? Inilah pentingnya datang JAKIM dengan dasar pendidikan tahfiz negara ini. JAKIM menyediakan dasar dia, pelan bertindaknya macam mana. Itu yang kita katakan sebagai dasar pendidikan tahfiz negara. Jadi kalau kita kata contoh undang-undang, perancangan untuk mewujudkan undang-undang yang standard di peringkat negeri-negeri yang boleh mengawal selia dan membantu institusi tahfiz ini. Dan kalau kita dalam perlembagaan kita pun dalam artikel 12/2 sebut tentang bagaimana persekutuan dan juga negeri, sah bagi persekutuan dan negeri untuk menyelenggara atau menubuh atau membantu untuk menubuh apa-apa yang melibatkan institusi Islam dan mengadakan apa-apa yang melibatkan ajaran Islam.
dan memberi bantuan perbelanjaan bagi semua itu. Itu ditetapkan oleh perlembagaan. Maka bila dah ada dalam perlembagaan peruntukan seumpama ini, tinggal lagi bagaimana perkara itu dapat diterjemahkan menerusi negeri-negeri dan juga dilaksanakan menerusi institusi tahfiz yang ada pada hari ini. Jadi kalau kita contoh tadi undang-undang yang dirangka, yang telah dirangka sebenarnya untuk mengawal selia sekolah agama tahfiz ini agar mereka mendapat bantuan yang sewajarnya daripada kerajaan dan pelbagai pihak. Kalau tak ada undang-undang yang mengawal selia dari sudut pendaftarannya, dari sudut bantuan yang pelbagainya, maka tentulah sukar bagi sukar bagi sekolah agama atau sekolah tahfiz swasta ini untuk berkembang, kerana kita ada banyak sekolah swasta yang hari ini kita kata tumbuh bagai cendawan selepas hujan kerana minat rakyat Malaysia ini kepada tahfiz sangat tinggi sekarang, permintaan sangat tinggi. Itu dari sudut undang-undang. Kalau kita ambil dari sudut model, modelnya apa dia model yang nak dipakai yang terbaik, kerana mungkin setiap madrasah atau sekolah ini dia mempunyai kepelbagaian itijahat atau kepelbagaian matlamat. Ada yang mahu mengalahkan yang hafiz saja, hufaz saja. Dia pakar, dia hafaz Quran 30 juzuk dan fokusnya ialah pada hafazan. Ada pula yang mahu menggabungkan dua keadaan, iaitu menjadi hufaz, kemudian ada aliran akademik, dia ambil SPM. Ada pula yang aliran sains, maknanya bila ambil SPM dia pergi kepada aliran sains. Ini kepelbagaian yang ada. Ada pula tahfiz yang bersifat turas, dia gabungkan antara hafazan Quran dengan pengajian sistem pondok atau pengajian agama. Jadi modelnya banyak. Jadi dasar pendidikan tahfiz negara ini nak bergerak ke arah menyediakan apa dia model yang terbaik berdasarkan matlamat yang diingini tadi. Kalau kata tahfiz itu tahfiz akademik, apa model dia? Kalau tahfiz saja, apa model dia? Kalau tahfiz sains, apa model dia? Jadi ini yang sedang dirangka ataupun cuba disusun oleh menerusi dasar pendidikan tahfiz negara tadi. Kalau kita ambil yang ketiga lagi, tadi kita kata undang-undang, kemudian model kurikulum. Nak pakai kurikulum apa? Untuk subjek terasnya apa dia, macam mana susunan, apa namanya, pengajian macam mana. Ini perlu juga satu penyelarasan agar tidaklah sekolah-sekolah swasta ke atau sekolah di bawah kerajaan negeri ke terkapai-kapai untuk mencari apa dia kurikulum terbaik. Sebab kita kena ambil satu kesedaran juga bahawa dalam konteks Malaysia, pendidikan tak dapat dipisahkan dengan SPM. Kalau orang tu berkejaya, dia perlukan SPM. Jadi kalau kita lihat dalam antara pelan tindakan dalam dasar pendidikan tahfiz negara yang akan diumumkan nanti ialah bagaimana akan projek-projek fast track untuk SPM. Orang yang ambil hafazan Quran, mungkin kita kata 1, 2, 3 ataupun tahun 1, 2, 3 dia ambil hafazan 3 tahun. Kemudian kita 4, 5 dia ambil fast track untuk SPM. Ataupun mungkin dia dah hafal Quran 5 tahun, pada umur yang ke-18 dah, lepas SPM dah, lepas umur SPM dah, baru nak ambil SPM. Tapi ada fast track. Ini dah mula banyak dibuat. Jadi apa dia model fast track yang boleh kita buat untuk mereka segera ambil SPM, kemudian melayakkan mereka untuk ke universiti. Kerana hari ini ada pula universiti yang menyediakan program-program qiraat. Dan kalau kita lihat negara kita pergi lebih jauh sebenarnya. Contohnya menerusi MARA. Di bawah MARA ada program TVET. Di sana ada TVET tahfiz. Di mana kolej MARA yang ada program TVET, mereka bekerjasama dengan pusat-pusat tahfiz. Orang yang dah belajar tahfiz, kemudian ada pula TVET disediakan di sekolah tersebut dan kerjasama kolej tadi. Ada pula yang kolej di bawah MARA yang membuat offer kepada pelajar yang dah habis hafazan Quran, buat diploma TVET. Hafazan ada. Kemudian buat TVET pula di kolej profesional ini. Dibuatlah peraturan, tak silap saya peraturannya 10 juzuk. Dia dah habis 10 juzuk, dia masuk kat sini, dia boleh sambung hafazan dia, kemudian masa yang sama mendapat ilmu kemahiran. Jadi dia boleh menjadi seorang hafiz, hufaz, dan masa yang sama dia juga ada pelbagai kemahiran yang membolehkan dia hidup dan berkejaya. Bukan hanya berkejaya sebagai seorang yang hafiz Quran untuk full time di Masjid Surau saja. Ini contoh perkembangan hafazan Quran ni dalam negara kita sendiri.
Dan kalau kita lihat terdekat, ini antara usaha yang dibuat menerusi Muhammad Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu cuba pula untuk mewujudkan apa nama yang dipanggil Pusat Perguruan Tahfiz. Pusat Perguruan Tahfiz. Yang ni sedang dibincangkan dengan Universiti UPSI, dengan UPSI di di Perak. Dan saya terlibat dalam projek ini. Tujuannya selama ini kalau kita lihat guru-guru tahfiz ini bila mereka mengajar di sekolah kerajaan, mereka akan ambil umpamanya KPLI, kursus perguruan luar, kursus perguruan lepasan ijazah, ataupun mereka akan ambil kursus-kursus pedagogi secara part time, maknanya masa-masa yang selang masa yang ada saja, bukan full time. Jadi sampai masa untuk kerajaan menyediakan satu kursus pedagogi, kursus perguruan untuk guru-guru tahfiz yang nak mengajar hafazan Quran. Itu idea dia. Jadi ini sedang dirangka, sedang dibincangkan perkara ini. Ini semua adalah berkat daripada dasar pendidikan tahfiz negara. Bila dasar tu ada, berarti peluang kerjanya akan ada. Jadi maknanya tahfiz dalam negara kita boleh kita banggakan sebenarnya kerana diselia, dipantau, diatur dan juga dirancang. Okey, kita akan sama lagi Datuk, tapi seperti biasalah kita berehat dulu buat seketika, dan saya ingatkan lagi kepada anda yang mungkin sedang mengikuti program Ruang Bicara ini, kalau anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan topik yang menjadi pilihan kita hari ini, jangan lupa seperti biasalah kami menyediakan 2 talian kepada anda. Saya ulang lagi talian tersebut, iaitu 0326979767, 0326979768. Kita rehat dan kembali semula Ruang Bicara Bernama TV. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini, dan topik pilihan kita ialah dasar tahfiz negara, apa dan ke mana. Baik, saya difahamkan ada 2 pemanggil di talian kita sekarang ini. Kita ambil dulu Ridwan dari Pulau Pilang, sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Duan. Halo. Dan ahli panel. Ya. Okey, soalan saya yang pertama, ini mengenai silibus pendidikan kan. Kita tengok apa silibus yang agamanya tak diiktiraf oleh MQA. Bagaimana tu? Minta ahli panel ulah tu yang pertama. Yang kedua, kita tengok sekarang kita tengok apa kebanyakan kan yang kita tengok apa di Jabatan Pendidikan kebanyakan apa jawatan-jawatan di peringkat tertinggi terutama apa Ketua Pengarah Pendidikan atau Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, dia hanya untuk apa akademik biasa saja. Patutnya apa pengiktirafan kepada apa pendidikan agama Islam ni bagi kita bagi apa Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan bahagian agama. Jadi dia boleh apa menaikkan taraf bahagian apa tahfiz ni lebih apa meluas lagi ya. Okey, yang ketiga ini kita ada anggapan kan. Apa setengah apa orang dia kata apa lulusan agama ni setakat jadi imam, ustaz dan sebagainya ni. Bagaimana minta apa ahli panel ulas terima kasih, wassalam. Baik, terima kasih Ridwan dari Pulau Pinang. InsyaAllah kita akan dapatkan respon sebentar lagi daripada tetamu kita, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Ahmad Razali. Kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian kita sekarang ini, Ramza dari Kelantan. Sudah pun bersiap sedia. Assalamualaikum, Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya. Datuk Khairuddin, masih ingat saya lagi, Ramza Maghribi. Okey, silakan. Saya ingin mengungkapkan 2 hadis. Itu khairun nas man ta'allamul Quran wa 'allamahu. Dan hadis lagi khairun nas anfa'ul linnas. Khairun nas anfa'ul linnas. Macam mana untuk menyambungkan mengharmonikan ayat 2 hadis ni. Okey. Yang kedua, soalan kedua, Doktor, apa betul sebab dua alat ta'allum li ulumuddin yang dua alat tu yang paling penting adalah syarat. Apa pendapat Doktor kalau kita hantar para hufaz ke negara untuk mendalam bahasa Arab sebagai alat
untuk dalam membaiki memahami Quran dengan bahasa Arab. Apa pendapat Doktor? Okey. Boleh ulas. Okey. Baik, terima kasih Ramzah dari Kelantan. Agaknya mungkin lebih baiklah kalau Datuk respon dulu tentang apa yang dibangkitkan oleh Ramzah lah. Menarik, ada 5 perkara yang dibangkitkan oleh 2 orang pemanggil tadi. Pertama, saya rasa kita perlu berbangga dengan negara kita, Malaysia. Kerana hala tuju pendidikan Islam termasuk tahfiz sangat jelas dan clear. Dan telah melahirkan hasil dia, menghasilkan hasil dia. Itu yang kita kena banggakan di peringkat kerajaan dan di peringkat rakyat sendiri. Ini adalah suatu benda yang membanggakan kita, Malaysia. Dan saya rasa keadaan ini tak berlaku di negara lain. Ini kelebihan Malaysia. Itu satu sebagai urusan umum dulu. Kalau kita pergi lebih jauh sikit pada soalan yang disoal oleh sahabat kita tadi tentang isu MQA. MQA ini melibatkan universiti. Hari ini telah ada universiti yang mula menawarkan program diploma untuk lepasan tahfiz ini. Mereka habis hafazan di sekolah, mungkin sekolah swasta yang tak ada SPM, mereka boleh mohon masuk diploma dan mereka di SPM kan. Universiti mana saya tak sebut di sini sebagai nanti promosi belum untuk universiti tersebut, tapi ada universiti yang menawarkan ke situ. Artinya kalau ia telah bermula, berarti akan ada orang yang akan mengikutnya. Itu kalau kita bincang dari sudut lebih tinggi lah. Di Maras ni tadi saya sebutkan bahawa pelajar tahfiz yang dah habis hafazan nak ambil TVET, disediakan diploma TVET untuk pelajar tahfiz dan mereka boleh kekal meneruskan hafazan mereka. Ini adalah hal tuju yang sangat jelas. Dan Mara pula melibatkan urusan rakyat di kampung, di pedalaman dan sebagainya. Maknanya kalau bincang tentang MQA, kita telah ada permulaan ke arah itu bagi peringkat universitinya. Tapi saya rasa maksud soalan tadi tentang pengiktirafan terhadap sekolah sekolah tahfiz ini. Kalau kita bincang pengiktirafan, dasar pendidikan tahfiz negara nak ke situ lah. Sebab dalam 5 teras dalam dasar pendidikan tahfiz negara ini, yang kelimanya ialah pengiktirafan. Iktiraf macam mana? Kalau sekolah-sekolah ini mereka ambil hafazan saja, tak ada akademik, nak iktiraf macam mana? Boleh diiktiraf hufaz ini dengan diberikan persejilan berdasarkan hafazan dia. 30 juzuk ni syahadah dia, 20 juzuk ni syahadah dia, kalau 10 juzuk ini syahadah dia. Kemudian dengan pengiktirafan tadi, syahadah tadi, dia boleh pergi ke tempat yang lain yang disediakan oleh kerajaan untuk mereka pergi lebih jauh dari sudut kehidupan mereka. Contoh tadilah, bila mereka diiktiraf 10 juzuk contohnya, boleh mohon masuk dalam program College Professional Mara sebagai contoh. Itu sebagai contoh sajalah kita tunjuk. Maknanya kita nak bawa orang-orang yang hafaz Quran tidak hanya berakhir dengan hafazan. Imam dia nak berakhir dengan hafazan sebagai guru yang mengajar hafazan Quran, ataupun imam di seorang masjid, atau guru sekolah agama. Tapi itu bagi yang nak ke situ. Yang nak lebih jauh lagi, sila, ada ruang, peluang itu ada. Kemudian ada yang apa disebut oleh sahabat kita, isu penggajian atau isu penjawatan. Saya rasa ni isu yang panjang lah kalau kita bincang. Sebab hari ini pun ramai yang mereka asal pengajar Islam, sekolah agama, bila mereka habis SPM, mereka tidak hanya berakhir dengan pengajar Islam. Mereka ambil pelbagai bidang perniagaan, bidang yang pelbagai. Ramai yang sekolah agama akhir jadi doktor, jurutera, jadi arkitek, jadi peguam. Mereka masuk UAE, mereka masuk macam-macam universiti, mereka masuk. Berarti mereka ambil pelbagai bidang. Berarti sekolah hafazan Quran ke, sekolah agama ke, itu basic mereka pada ketika di peringkat sanawiyah, peringkat menengah. Bila pergi ke universiti, mereka dah mula pergi pelbagai bidang. Jadi dulu orang nampak sekolah agama ni seolah jadi ustaz. Tidak. Sekolah agama memberi ilmu yang basic pada semua orang untuk hidup. Bila sampai tahap di bidangnya akan mula bercabang. Dan itu yang berlaku di Malaysia kita. Malaysia negara yang hebat, menyediakan ruang pendidikan seumpama itu. Yang nak pergi ke agama, silakanlah. Ada yang jurusan agama habis SPM, kemudian pergi ke jurusan agama, pergi jurusan besar sebagainya, tu terpulang. Jadi bagi saya, isu penjawatan adalah isu teknikal. Kalau seorang itu masuk bidang mana sekalipun, kalau dia dah masuk alam pekerjaan, dia masuk alam penjawatan, dia nak naik tinggi itu base kepada penjawatan yang dia pegang. Saya ada seorang sahabat saya yang dia sekolah agama, habis sanawi,
kemudian bidang kerjanya ialah sebagai pegawai di bomba. Itu tak apa juga ni yang menarik juga. Saya juga ada sahabat yang masuk sekolah tahfiz, akhirnya bekerja sebagai makeup artist. Itu pelbagai Itu lah. pun hebat juga. Maksudnya kita kata begini, kalau kita balik pada cerita himpunan 23K ni, tema kita pakai ialah tahfiz hak asasi pendidikan rakyat Malaysia. Maknanya apa? Maksudnya ialah hafazan Quran ni patut menjadi sebagai pendidikan yang asas. Dia nak pergi bidang apa akan datang, itu dia punya urusan. Tapi first, peringkat awal, rendah ke menengah ke, dia ambil hafazan Quran. Banyak mana pun dia mampu terpulang. Kemudian sampai peringkat dia dah matang, umur belasan, ambil SPM, masuk universiti, dia boleh pergi pelbagai bidang. Ada arahan terkini dikeluarkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Sebelum tu, Datuk, kita ambil satu lagi panggilan terlebih dahulu. Nanti Datuk akan teruskan dengan apa yang ingin Datuk sampaikan. Zahari Osman dari Sumbajaya, saya difahamkan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum Zahari. Waalaikumsalam. Ya. Ya, saya tertarik tengok perbincangan tentang tahfiz ini sebab saya kebetulan saya juga pernah memberi sumbangan juga dalam bentuk workshop untuk pelajar-pelajar tahfiz ni. Dan saya kagumlah mereka ni boleh hafal. Tetapi saya rasa lah ada mungkin kita boleh tambah baik kan kalau kita nak teruskan dengan tahfiz kan, program tahfiz ni. Okey. Saya cadangkan supaya hafal tu tak apalah hafazan tu mungkin sebahagian daripada kurikulum kan. Tetapi Quran is a book of education and a book of thinking. Jadi kita kena juga latih mereka supaya boleh mentadaburkan Al-Quran tu. Mungkin mereka tak sampai lah peringkat mentafsir, tapi sekurang-kurangnya ditekankan aspek di mana banyak ayat-ayat Al-Quran yang terdapat ya Allah suruh kita berfikir. In fact ayat 24 ni surah Muhammad, Allah seolah-olah macam menegur orang yang tidak mahu mentadabbur dan merhati ayat-ayat dia. Dan katanya seolah macam hati kita tertutup. Maka kita boleh kena buat satu perubahan supaya jangan hanya belajar content knowledge, tetapi kita kena tekankan bahawa dalam Al-Quran itu bukan hanya hukum hakam, bukan hanya sejarah, bukan saja hanya pendidikan secara umum lah, taksiran secara umum, tapi bila datang ayat-ayat Al-Quran, galakkan mereka ini mencongkil ayat Al-Quran di mana Allah suruh kita berfikir. Jadi bila kita mereka ni bila keluar, tak kira lah dia nak buat bidang apa, tetapi mereka dibekalkan ilmu berfikir berasaskan frameworknya adalah Al-Quran. Berbeza dengan orang yang tak ada ilmu fikir, yang ada yang boleh fikir dalam teori barat, tapi ini dia boleh fikir dalam konteks Al-Quran. Jadi boleh dikaitkan keimanan, ketauhidan kepada akal, fikiran dan falsafah. Jadi lengkap kalau kita fokus pada aspek ini dalam pendidikan tahfiz. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menarik apa yang dibangkitkan oleh pemanggil kita Zahari Osman. Silakan. Saya nak sambung yang tadi lah. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah membuat arahan supaya tadika kemas dimasukkan padanya silibus hafazan Al-Quran. Kenapa? Supaya anak-anak ini ada asas dia. Saya katakan tadi, selepas dia berusia nak pergi bidang mana terpulang, tapi dia ada hafazan yang asas. Kalau tadika tak bersalah, mungkin barangkali surah-surah yang penting, surah-surah yang utama yang kita gunakan untuk solat dan sebagainya. Tapi dia ada asas dia di peringkat tadika lagi. Itu peringkat tadika. Tapi yang dah berlaku sekarang di peringkat sekolah rendah. Banyak sekolah rendah yang telah mula memasukkan silibus Al-Quran. Ada yang boleh hafal sampai 30 juzuk pada usia muda 11-12 tahun. Ada yang mungkin separuh saja, ada yang kurang lagi terpulang. Tapi maknanya bergerak situ. Kalau kita pergi pada soalan saudara Zahari kita tadi, sebenarnya dia bergantung pada model apa kita nak. Ni yang penting. Saya katakan dasar pendidikan tahfiz negara ini. Apa model dia? Kalau modelnya ialah untuk hafaz Quran saja, maka target sekolah itu ialah untuk melahirkan seorang yang hafiz Al-Quran. Satu.
Kalau sekolah itu nak melahirkan hafiz Al-Quran dan masa yang sama adalah seorang yang alim, dia mungkin buat program hafiz turasi, dia panggil hafiz turas, hafazan Quran dengan pengajian kitab-kitab turas. Kalau dia nak ambil melahirkan seorang yang hafiz, masa yang sama dia juga ada ilmu akademik SPM, dia buat tahfiz akademik. Hingga akhirnya hafazan dia buat mungkin 3 tahun atau mungkin 5 tahun, dia ambil sikit-sikit, cukup umur tingkatan 5 dia hafaz semua, dan masa yang sama dia ambil SPM, dia belajar subjek kurikulum arus perdana seperti mana yang dibuat di peringkat kementerian. Kalau dia nak pergi aliran sains pula, ni yang tadi dia kata mesti lahirkan seorang yang hafaz yang bersifat intelektual. Sebenarnya program ulul albab yang dibuat menerusi MRSM dan juga dibuat di SBP, Sekolah Bersama Penuh di bawah Kementerian Pendidikan, dia menjurus ke perkara itu. Ada 3 asas, iaitu melahirkan seorang yang Quranik, kedua melahirkan seorang yang ensiklopedik, yang ketiga melahirkan seorang yang ijtihadik. Maknanya apa? Quranik berarti ada Quran di dada dia, dia hafal 30 juzuk Al-Quran. Ensiklopedik maknanya dia seorang yang berilmu yang luas, dan sebab Quran di dada dia, dia boleh kembangkan ilmu dia daripada Quran tadi untuk menjadi orang yang hebat, mausu'i bahasa Arab sebut. Orang yang mempunyai pengetahuan ilmu yang luas tentang pelbagai bidang, tapi biasanya ialah balik pada Al-Quran. Yang ketiga, ijtihadi. Mana ijtihadi, dia boleh kembangkan lagi daripada ilmu Quran dada, dia belajar pula sains, dia boleh kembang menjadi seorang saintis yang hebat. Ini yang dirancang, yang telah berlaku dalam negara kita, dan dirancang untuk kita perkasakan lagi. Berarti kalau balik soalan Encik Zahari tadi, berarti kita nak yang mana satu? Kita nak yang awal saya sebut tadi, ataupun kita nak yang akhir tadi? Semua ada pelan dia, semua ada model dia. Tinggal lagi kita nak yang mana satu. Dia akal manusia tidak sama. Ada orang akalnya mampu hafaz Quran, ada orang akalnya hafaz Quran dan mendalami maksud-maksud Al-Quran. Ada orang yang boleh pergi lebih jauh lagi. Jadi itu bergantung pada akal manusia masing-masing, dan kita ini sebagai kerajaan kena meraihkan akal-akal manusia yang penting. Apa dasar yang disediakan oleh kerajaan? Tadi ada soalan daripada sahabat kita Kelantan tadi yang saya tak jawab tadi. Dia baca 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dalam kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajar Al-Quran. Satu lagi hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang paling baik orang yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Kalau kita nak kait 2 hadis ini, kita kata begini, seorang yang mempelajari Quran, menghafaz Quran, boleh explore Al-Quran, dan dia pula menjadi seorang yang pakar di bidang yang pelbagai, seorang peguam, arkitek, jurutera, ahli perniagaan, pensyarah sebagainya. Inilah orang yang disebut tadi. Dia belajar Quran, dia belajar Quran dengan ilmu kemahiran dia yang di bidang lain yang pelbagai, dia boleh manfaatkan orang pula. Kalau seorang yang hafiz pergi ambil TVET pula, TVET dia ambil, berarti dia hafiz tapi dia seorang pengimpal, mungkin kenderaan dan sebagainya. Dia mungkin bidang perniagaan yang pelbagai, tetapi dia adalah seorang yang hafiz Al-Quran. Berarti dia telah dengan ilmu yang dia ada, dia kembangkan sikit lagi, dia menjadi orang yang memberi manfaat pada orang lain. Ini orang yang terbaik yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Baik, okey, semakin menarik sebenarnya apa ni perbincangan kita ini, Datuk ya. Semakin banyak ilmu juga yang saya timba sebenarnya. Tapi seperti biasalah kita berehat buat kali terakhir, dan kembali nanti mungkin masa semakin suntuk, tapi insya-Allah ada lagi persoalan-persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Kita rehat buat seketika, kembali semula Ruang Bicara Bernama TV sebentar saja lagi. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang dasar tahfiz negara apa dan ke mana, dan kebetulan sekali ini ialah pelan tindakan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 yang akan dilancarkan esok oleh Timbalan Perdana Menteri. Baik, sesuatu yang penting jugalah sebelum kita pergi tentang perkara 2 lagi, perkara yang mungkin merupakan trust kepada dasar pendidikan tahfiz negara ini. Saya nak dapat pandangan ikhlas sebenarnya
kepada Datuk. Selalunya orang timbulkan juga persoalan ini. Mereka suruh saya tanyalah. Dari segi kita bercakap tentang kawalan dan juga seliaan sesuatu pusat tahfiz itu, terutamanya yang bukan milik yang milik swasta, NGO dan sebagainya. Kadang-kadang timbul perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dan sebagainya. Bagaimana Datuk melihat persoalan ini? Persoalan itulah yang menyebabkan timbulnya idea untuk kita wujudkan dasar pendidikan tahfiz negara. Okay. Pertama, kita berbangga kerana rakyat Malaysia ni rakyat beragama. Mereka sayangkan Islam dan Malaysia pun menyebut dalam perlembagaannya Malaysia Islam Agama Persekutuan. Islam ini tersebar luas dalam negara kita. Masjid di mana-mana, surau di mana-mana, madrasah di mana-mana. Hasil kesedaran Islam itulah menyebabkan timbul dan lahirnya pelbagai pusat-pusat tahfiz, ima yang tahfiz saja atau yang gabung dengan pendidikan Islam. Oleh kerana itu adalah realiti beragama, mereka yang berhasrat untuk mewujudkan madrasah menjadi tuan guru dan sebagainya. Tinggal lagi apa yang kerajaan boleh bantu mereka. Kerajaan kena bantu, kerana kalau kerajaan tidak bantu, maka dia mungkin berlaku kelemahan, berlaku kekurangan kepada institusi tersebut. Itu tujuan dasar pendidikan tahfiz negara untuk kita menggerakkan institusi tahfiz ini dengan cara yang paling proporsional. Itu yang penting tadi, 5 teras dalam dasar pendidikan tahfiz negara tadi. Kalau 3 terbincang, 2 lagi tadi, satu namanya kita sebut urus tadbir. Nak bantu urus tadbir. Kalau madrasah itu di bawah kerajaan persekutuan, tak ada isu, kerana dah ada kerangka pengusaha yang telah dimaklumi. Kalau dia wujud di peringkat majlis agama negeri ataupun kerajaan negeri pun tak ada isu, kerana dia adalah kerajaan, dia ada dia punya tata cara kelola dia tersendiri. Tetapi bila melibatkan sekolah swasta, sekolah persendirian, swasta dan persendirian ada yang individu, ada bentuk NGO, ada bentuk lembaga, ada pelbagai bentuk. Dan pelajar juga tidak sama, ada yang mungkin pelajar 50 orang, ada yang 100 orang, ada yang 300 orang, ada yang pelbagai saiz. Jadi semua ini perlu dibantu. Dan satu ketika mereka mungkin berhadapan dengan isu pendaftaran untuk mendapatkan pelbagai kemudahan kewangan, bantuan kerajaan. Jadi dengan ada dasar-dasar ini, maka dia memudahkan. Sebab itulah antara persatuan yang sangat prihatin dengan isu ini ialah yang saya sebutkan tadi, Persatuan Institusi Tahfiz Kebangsaan, atau nama rekanya PINTA. Ni yang menggerakkan himpunan 23K yang kita buat hari ini dan juga esok dan lusa ini. Ini bukan milik bukan persatuan yang menghimpunkan individu, dia adalah institusi. Mereka yang ada institusi tahfiz, mereka buat madrasah, bergabung mengurusi PINTA, dan dia ada keahlian seluruh negara, dan mereka yang mendekati kerajaan untuk bincang perkara melibatkan tahfiz. Jadi sebenarnya kerajaan nak bantu pusat tahfiz ini untuk mereka pergi lebih jauh. Dari sudut urus tadbir tadi, kena ada lembaga dia, kena ada audit kewangan dia, sumbangan rakyat sampai tu macam mana disusun kewangan dia. Dan ramai yang membeli tanah, diwakafkan, buat bangunan sebagainya. Bangunan mesti ada mesti dapat kelulusan daripada pihak kerajaan. Ini semua adalah perkara melibatkan urus tadbir dan tata kelola, yang dengan dasar inilah kita bantu tahfiz-tahfiz ini untuk berkembang agar daripada kecil mungkin lemah akhirnya menjadi kuat. Itu tujuan dia. Termasuk juga kalau kita bincang tentang pengiktirafan terhadap hufaz ini. Mungkin masing-masing yang ada sekarang ni, madrasah masing-masing dia buat syahadah dia sendiri. Dia habis 30 juzuk, okey, dia keluarkan syahadah. Ada syahadah hafiz Al-Quran 30 juzuk. Ada yang mungkin tak habis lah 20, okey 20 saja. Tapi kalau ada satu sistem akreditasi yang selaras standard, di bawah kerajaan standard, maka masuklah sekolah mana pun yang ada pelajar yang telah hafaz Quran ini, mereka dapat digrading berapa hafazan dia. Jadi ini penting untuk kesinambungan dan untuk keterampilan madrasah tersebut. Jadi memang tujuan dasar pendidikan tahfiz negara adalah untuk memperkasakan hafazan Quran. Pada tahun 66, hari ini dah tahun 2023, kita dah berlalu hampir 60 tahun. Inilah masa untuk kita yang dah ada kita perkasakan, yang belum ada kita
kalau nak diadakan, ada kaedah cara dia supaya pendaftaran dan pelaksanaannya itu mengikut lunas undang-undang dan mereka boleh bergerak dengan cara yang baik hingga memberi keuntungan dan kebaikan kepada rakyat Malaysia sendiri. Juga satu persoalan juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk lah. Kita bercakap tentang dasar pendidikan tahfiz negara ini. Apakah secara peribadi Datuk melihat bahawa dasar ini nanti apabila dikemukakan, apabila diketengahkan, ianya sebenarnya selaras dan selari dengan apa yang menjadi pegangan dan juga falsafah kerajaan perpaduan yang sudah ada sekarang ini, iaitu Malaysia Madani. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ianya sebenarnya memenuhi apa yang sudah pun dihasratkan? Kita Malaysia pertama sekali dah ada perlembagaan dia. Islam, Agama Persekutuan, satu. Kemudian ada perlembagaan yang saya bacakan tadi, 12/2 yang memberikan hak untuk kerajaan memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah yang melibatkan pengajaran Islam ini. Ini yang telah dalam perlembagaan. Dan taklah kerajaan mana sekalipun, dua perkara ini mesti menjadi rujukan pada kerajaan tersebut. Madani adalah tema. Tema bagi kerajaan baru yang nak menyusun atur apa yang sedia ada ke arah lebih baik lagi. Maka wujudlah istilah Madani yang kalau seperti nak bincang pada seri yang lalu, untuk kita bawa negara kita seperti mana negara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Madani asal kalimah Al-Madinah. Al-Madinah merujuk pada negara Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Al-Madinah Al-Munawwarah. Satu, yang kedua, Al-Madinah lambang bagi sebuah bandar. Dan bandar ini masyarakat yang bertamadun, masyarakat yang maju, masyarakat ke depan. Maka kita mahu negara kita negara yang maju. Untuk negara itu maju menjadi Madani, sebenar-benar Madani, maka di mana asas dia? Asasnya ialah sumber manusia. Maka sumber manusia terbaik ialah sumber manusia yang berasaskan pada Al-Quran. Sebab itu kita lihat ucapan-ucapan yang buat Perdana Menteri banyak menuju ke situ. Dan kesungguhan beliau untuk menaungi program yang kita buat kali ini bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri ini memberi gambaran besar kepada kita. Dua tokoh besar negara, satu dan dua, combine, berkolaborasi untuk memberi gambaran bahawa pendidikan tahfiz adalah pendidikan menjadi milik negara, yang diambil canut di negara, yang dibantu di negara, disusuk di negara, dibuat dasar di negara, dan nak dikembangkan di negara untuk akhirnya melahirkan rakyat yang hebat. Cantik. Kita hampir-hampir di penghujung, ada lebih kurang 4 minit lagi masa. Apa lagi yang ingin Datuk sampaikan sebenarnya dengan apa ni dasar tahfiz negara? Saya ingin sebut bahawa hafazan Quran bukan hanya untuk melahirkan seorang hafiz saja. Hafazan Quran mahu jadi dasar dalam kehidupan kita. Maknanya siapa pun dia, apa pun bidang kerja dia, di seorang Muslim bermula dengan hafazan Quran. Dan itulah sejarah kehebatan ulama-ulama dahulu kala. Lahir orang-orang yang hebat seperti Ibn Sina, lahir orang hebat seperti Ibn Haytham, lahir Al-Jabair, dan ramai lagi ulama-ulama hebat yang mereka ini memberi kesan besar pada tenaga dunia. Mereka ini adalah orang yang hafizun lil Quran. Mereka hafaz Al-Quran. Berarti Quran itulah memberikan sinar pada jiwa mereka hingga akhir boleh menjadi seorang yang bersifat ijtihadik, bersifat ensiklopedik, bukannya Quranik. Jadi ini yang kita mahu lahirkan, dan itu negara kita mahu lahirkan. Jadi kalau kita bersama menggerakkan usaha ini, bersama rakyat dan kerajaan dan juga rakyat, insya-Allah sinar ini akan makin bersinar, insya-Allah. Sebelum berpisah, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada Datuk lah. Dulu persepsi kadang-kadang andaian juga mengatakan bahawa mereka menghantar anak-anak ke sekolah hafiz itu ialah kerana kononnya faktor yang pertama, anak terlalu nakal, yang keduanya ialah untuk mungkin untuk memberi pelajaran agama dan sebagainya. Jadi apakah persepsi itu sebenarnya tidak pelik. Akan ada yang macam tu. Anaknya nakal, dia melihat tempat pengajian Islam lah yang boleh takdir mendidik anak dia. Itu tidak salah. Memang itu yang patut berlaku pun. Dan memang pusat pengajian Islam nak mendidik manusia. Yang nakal ni lah, dia nakal pun masa kecil, umur 7 tahun, 8 tahun, dia baru nak menimba ilmu. Dia proses pendidikan yang panjang. Jadi pusat pendidikan Islam termasuk tahfiz menyumbang untuk melahirkan manusia
yang baik untuk negara dia, baik untuk keluarga dia, baik untuk masyarakat dia. Itu konsep pendidikan yang patut kita faham. Kalau kita faham yang ni, maka tak timbullah isu nak hantar anak yang nakal, hanya nakal. Tidak. Itu adalah sebahagian saja. Dan ramai yang nakal tapi akhirnya seorang yang hebat. Nakal ni kadang-kadang dia cerdik, dia bijak, dia advance ke depan, dia tak ikut orang lain. Itu kelebihan Tuhan bagi. Okey, baik. Sebelum kita berpisah tu, ada 2 minit. Mungkin ada seruan dan juga harapannya ingin Datuk lantarkan. Seruannya ialah sekarang kita sedang berlangsung himpunan hufaz. Dan dibuat expo untuk hufaz ini. Jadi saya jemputlah rakyat Malaysia di sekitar Kuala Lumpur ini untuk turut hadir ke masjid wilayah untuk menyaksikan expo ini untuk memberi semangat dan semarak pada jiwa mereka bersama dengan pendidikan tahfiz negara. Dan pada hari besok, hari Sabtu, jam lepas asar, nanti akan ada program yang kita namakan sebagai pelancaran untuk pelan tindakan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, insya-Allah. Jadi kita ajak semua rakyat bersama dan kongsikan apa yang kita buat sekarang pada seluruh rakyat Malaysia, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali kerana sudi bersama kami di studio Ruang Bicara ini, dan kita juga mengharapkan bahawa dengan apa yang telah pun disebut oleh Datuk dan melalui pelan tindakan dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 ini, mungkin ianya akan memberi satu sinar, satu dimensi yang lebih hebat sebenarnya kepada pendidikan tahfiz ini. Dan saya percaya segala usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan sebenarnya adalah untuk memenuhi kehendak semasa. Dan kita juga mengharapkan bahawa janganlah kita memandang ataupun meletakkan pendidikan tahfiz ini di kelas kedua, kerana seperti apa yang Datuk katakan, sebenarnya pendidikan tahfiz itu boleh melahirkan mereka-mereka yang benar-benar kita anggap sebagai professionals dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda dan sentiasa kami tepati, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.